perkhidmatan yang biasanya digunakan oleh isi rumah pada tempoh masa yang ditetapkan. Okey, tadi dah cakap kan harga purata barang, dia mencari harga purata barang. Lepas tu 12 kumpulan. Okey, dia mewakili corak purata pembelian oleh sekumpulan penduduk. Maksudnya kat sini dia nak barang yang dia pilih tu, kita akan dapat pembeli tu spend banyak mana untuk barang-barang tertentu. Daripada situlah harga tu dia dapat pilih sama ada harga pengguna beli tu makin bertambah ke tak. So kalau ada diskaun ke, harga tu dikurangkan ke, promosi ke, kerajaan tetap ambil harga tu untuk dia ambil kira dalam pengiraan indeks harga pengguna. Okey, setiap kumpulan barang diberikan wajaran masing-masing seperti rajah berikut. Okey, sekejap Saya nak suruh awak buka muka surat 23, buku teks. Awak tengok. Yang sedang aktif cari. Orang yang sedang bekerja. Yang sedang bekerja dan aktif cari kerja tapi tak dapat kerja. Okey. Umur 15 tahun sampai 64 tahun baru kita kira So kalau orang tu tak sekolah, 12 tahun, 13 tahun dia tak mampu nak pergi sekolah, itu kita tak masukkan dalam kadar pengangguran. Kita tak masukkan dalam tenaga buruh. Jadi, tapi apa yang kita excludekan daripada kiraan tenaga buruh ni? Contoh, pesara yang berumur lebih daripada 65 tahun, 64 tahun. Lebih daripada 64 tahun lah, maksudnya kalau 65 tahun tu dia dah tak kira, dia 15 tahun ke 64 tahun je dia kira. Tapi dalam guna tenaga ni, kita tak kira, suri rumah kita tak kira, pelajar kita tak kira, pesara kita tak kira, orang yang sakit kita tak kira. Okey? Jadi kalau guna tenaga tu, pula contoh soalan. Kita pergi balik soalan atas. Awak boleh salin apa saya cakap ni. Atau awak tengok balik. Siapa nanti habis kelas ni, saya rasa saya boleh kot hantar soalan ni dekat awak sebagai contoh. Lepas tu saya boleh bagi jawapan juga. Kalau awak nak. Kalau awak nak lah. Lepas tu nyatakan 5 kesan pengangguran terhadap ekonomi. Bila dia kata nyatakan, awak tak payah explain. Sebab kesan pengangguran memang ada 5 kan. Terhadap ekonomi 5 kesan pengangguran terhadap ekonomi. Ekonomi lain, sosial lain, betul tak? Sosial tadi ada 4 kesan, tapi ekonomi tadi ada 5 kesan. So 5 kesan ni ekonomi tadi, awak kena nyatakan lah apa dia. Kesan dia pendapatan negara berkurang. Lepas tu pendapatan negara sebenar berkurang daripada pendapatan negara potensi. Lepas tu hasil kerajaan pun berkurang kerana cukai pendapatan berkurang. Ketidakcekapan dalam pengeluaran pembaziran sumber ekonomi. Pembaziran sumber ekonomi tu apa? Sebab pengangguran tidak digunakan. Faktor pengeluaran kan buruh. So buruh tak digunakan sepenuhnya. Jadi tak cekap lah. Lepas tu menghalang pertumbuhan ekonomi akibat pelbagai masalah sosial, taraf hidup masyarakat menurun kerana kuasa beli telah menurun. Itu kalau dia kata nyatakan, awak just nyatakan je. Awak tak payah explain. Tengok markah 5 kan. Lepas tu lembab. Anak saya sebelum ni bekerja di Kilang Jalil, tapi ekonomi sekarang lebih banyak bergantung kepada sektor perkhidmatan. Anak saya selama ini bekerja dari sektor perkinangan, susah dapat kerja baru. Nampak soalan dia? Maksudnya sebelum ni kerja dekat kilang, tapi sekarang dah kepada ekonomi. Maksudnya ada peralihan struktur ekonomi kat situ. Jadi ada 2 jenis ekonomi kat sini. Awak bagi tahu pengangguran di atas yang terlibat adalah pengangguran kitaran dan juga pengangguran berstruktur. Atau awak cerita, awak explain sikit pengangguran kitaran tu berlaku kenapa? Pengangguran kitaran berlaku disebabkan ekonomi lembab. Ini juga berlaku disebabkan orang kurang meminta, permintaan berkurangan. So buruh terpaksa dikurangkan. Okay, orang kehilangan kerja. Lepas tu kalau berstruktur, awak terangkan, awak bagi tahulah perubahan struktur ekonomi berlaku. Lepas tu kekurangan mobiliti, inisiatif dan kelayakan untuk memenuhi kehendak
pasaran pekerjaan. Atau awak explain lagi, kerajaan terlalu bergantung kepada sektor utama di mana ia adalah tidak stabil. Awak cakap macam tu. Awak explain Okay. Jadi. Okay, sekarang saya tengok apa lagi ada.